Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pembuka bicara kita pada waktu ini saudara seperti biasa untuk segmen aspirasi edisi Rabu 2 Oktober 2013. Dan saudara, apa kata kita membuka tirai segmen ini dengan rancangan yang pertama iaitu Islam itu Indah bersama dengan tetamu undangan kita tidak lain tidak bukan iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhayya Muhammad. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Nazri. Ya. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang menarik. Pada minggu lepas orang yakin yakin, orang penyaga dan sebagainya. Hari ini orang merenung diri. Okey, sebagai pengenalan Prof, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Nazri yang baik hati dan juga para pendengar dan rahmati Allah sekalian yang saya yakin beriman pada hari bangkit semula dan sentiasa merenung diri. Saya pilih tajuk ni Nazri terpanggil apabila saya mendengar kata-kata daripada Timbalan Ketua Pengarah IKIM, Prof Datin Dr. Azizan. Yeah. Sangat bagus. Saya sarankan semua para pendengar IKIM sila dengar rancangan itu kerana apa yang dicakap oleh Prof ialah benda-benda yang banyak kaitan antara sains dan Islam. Salah satunya ialah tentang noetic science, hipnoterapi, dan saya paling suka dengar tentang saraf vagus yang saya akan ulaskan sedikit, dan yang keempat tentang evolusi teori moden. Dan bila mendengar kata-kata Prof Dr. Azizan ni, subhanallah, banyak-banyak penyelidikan beliau telah lakukan, dan saya rasa ini satu platform di mana para ilmuwan Islam dan orang sains ni should come together dan cuba melihat macam mana sains itu boleh memberi, bukan bukti, kita tak perlu bukti nak yakin pada Allah, tetapi untuk lebih menarik orang-orang yang mungkin pada tahap keimanan mereka tu susah sikit nak beriman pada yang gaib ni, lebih pada benda yang evidence based, semua nak bukti. Maknanya masih pada alam fizikal, masih pada syariat, belum hakikat dan makrifat lagi. Tapi tak apa, semua orang bermula dari somewhere. Jadi bila renung diri ni, saya fikir cuba kita semua renung diri kita. Kita kenal tak siapa diri kita? Kalau tanya siapa? Oh, saya Nazri, saya Muhayya. Ambil nama Muhayya tu letak atas kursi, jadi Muhayya ke? Tak. Jadi kita nak kenal diri, tapi lagi tak kenal Allah, tak kenal diri. Nombor 2, tahu tak kenapa kita dilahirkan. Peluang kita dilahirkan 1 dalam 300 juta. Ya. Dan juga tujuan hidup kita ni, kita memang beriman pada Quran di mana tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. So kalau kita tak ada niat ibadah, ubudiah pada Allah, alangkah sia-sianya hidup kita. Nombor 3, fokus hidup kita ni untuk Allah ke untuk manusia? Sebab baru cakap dengan Pian ada tadi, orang yang paling penat ialah orang yang hidup dia mencari penghargaan manusia. Pakai baju nak suruh manusia nampak lawak, beri barang branded biar nampak kelas. Kalau kita tengok peraduan kan nak beri kereta mewah. Adakah kereta mewah dan tu memberi kebahagiaan? Sebab tidak bahagia seseorang selagi dia tidak tenang. Betul. Tidak tenang seseorang lagi tidak yakin pada Allah. Tidak yakin kita kalau tak kenal Allah. So orang yang berjaya ialah orang yang semakin dekat dengan Allah. Tu yang saya nak kita renung. Kita ni nak berjaya dunia dan akhirat. Tetapi kita tidak berjaya kalau setiap hari kita tidak semakin dekat dengan Allah. Dan nak tahu kita dekat dengan Allah atau tidak, tengok macam ni. Kita bangun pagi ataupun kita ada masalah, kita minta tolong dengan siapa, Nazri? Adakah kita nak tulis kat Facebook inbox seseorang, tolong saya bermasalah? Atau kita nak ambil wuduk, solat, taubat, berdoa pada Allah, lihat diri, betulkan diri. Kebanyakan daripada kita hidup daripada luar ke dalam. Sesuatu berlaku, kita pun reaktif. Contohnya, kita nampak anjing, baru kita baca doa untuk halau anjing. Maknanya kita tidak istiqamah dalam zikrullah kita. Kan? Maknanya kita istighfar kalau sakit baru nak istighfar. Tetapi kita mesti ada tahap di mana kita jangan ada selain daripada Allah dalam hati kita. Sesiapa yang ada selain daripada Allah dalam hati dia, tidak akan tenang. Cuba renung diri kita. Apakah yang mendominasi fikiran kita? Nama siapa yang kita sebut? Orang apa ataupun apa yang kita fikir? Dan apa yang kita sanggup lakukan untuk mendapat keredaan itu? So kalau kita ni
Dalam surah saya dengar terceramah surah At-Taubah ayat 24. Allah dah berfirman, dia kata kalau anak, keluarga, pangkat, perniagaan itu lebih kita cintai dan kita menyebutkan sampai kita tinggal Allah kerana perkara ini, bersedialah untuk mendapat mudarat. So cuba kita renung balik diri kita. Banyaknya orang tanya masalah kat fanpage saya, Nazri. Macam saya kadang, subhanallah, kesiannya orang macam ni. Kesian tengok ada bermasalah. Tetapi kita jangan harap orang tolong. Adakah dengan satu jawapan daripada saya tu menyelesaikan masalah dia? Tidak. Dengan ilmu. Dan kalau perhati balik, orang-orang yang bermasalah ni, cuba tengok. Fokus dia, hidup dia tu, nak cari manusia ke cari Allah? Yes, Selalunya orang yang mencari redha atau penghargaan manusia itu yang susah. Dan berapa orang daripada kita, saya pun samalah. Kita sayangnya anak cucu kita sampai waktu solat pun tak apalah, jaga cucu dulu. Maknanya subhanallah, kita ni sungguh lalai dan degil. Lalai degil sungguh kita ni. Sekarang saya sedap dengar Ustaz cakap tadi, masa tawaf, 7 doa dia tu. Dan banyak pula jemaah-jemaah kita nak pergi haji. Jadikanlah ibadah haji ni, roh haji ni, ialah waktu kita merenung diri. Dan kita pergi sebagai hamba. Sebab kalau kita beriman pada nama Allah tu banyak. Kita ambil satu, Al-Qawi, yang maha kuat. Tidak ada yang kuat di dunia melainkan Allah. So bila kita beriman kepada sifat kuatnya Allah, kita akan kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan di bibir saja, tapi di hati kita. Kita rasa Allah saja kuat, maka kita akan sangat bergantung pada Allah. Satu, jadi kita ada sifat kehambaan. Yang kedua, kita tidak akan rasa sombong dengan apa yang kita ada. Tidak ada ujub dan riak. Takabur tak ada. Pasal kita tahu apa kita ada ni Allah boleh ambil bila-bila, semua hak Allah. Betul. Dan yang ketiga, bila kita berinteraksi dengan manusia, kita tidak akan tersembah-sembah manusia. Kita tak akan idolakan manusia. Kita tak akan impi-impi nak jumpa, nak peluk, nak jumpa idola. Jangan. Kita mesti rindu nak jumpa, nak peluk, nak tengok wajah. Hanya wajah Allah di syurga nanti. Sebab itu jalanilah hidup kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah yang sejati, khalifah baik, buat segala ikut hukum Allah. Maka akan tenang. Kita hanya boleh membetulkan suasana sekarang ni kita sibuk majalah gejala sosial, gangster dan sebagainya. Selagi kita tidak membina insan, itu modal insan yang kerajaan kita nak tekankan. Sebab itu kita buat perubahan bersistem pendidikan. Pembinaan insan tu kalau tak bina betul-betul, macam kita di rumah, kalau kita tak bina keluarga kita betul, sebelum kita bina keluarga, bina diri dulu. So bina diri, bina keluarga, barulah sibuk masyarakat. Jadi saya sebut orang marahlah, awak sibuk masyarakat gejala sosial ni, awak dah betulkan diri awak belum? Solat awak macam mana? Aurat awak macam mana? Ibadah macam mana? Akhlak macam mana? Oh, saya dah okey, Prof. Anak, kalau kita tak betul, anak tak betul, jangan sibuk nak betulkan masyarakat. Semua orang harus bertanggungjawab, merenung diri, lihat dalam diri, lihat dalam roh kita, nak pergi mana kita ni. Yang kita duk sibuk ni apa? Nak ke mana akhirnya? Alangkah ruginya orang yang setiap aktiviti, mata-mata Allah beri, tangan-tangan Allah beri, tapi tak guna untuk mengabdikan pada Allah, duduk buat maksiat lagi. Dan ni cakap pasal apa Dr. Izan cakap tentang vagus nerve, ya. Vagus nerve ini ialah saraf yang ke-10 dia panggil. Dalam badan kita, Nazri, saya nak divert sikit. Orang dah renung, saya nak panjang sikit kali ni. Ciptaan Allah. Mukadimah. Okey, ciptaan Allah ni kita nak renung. Saya medical doctor. Bila kita orang buat belah mayat dulu, kita akan cari saraf ni. So saraf ni ialah saraf yang paling panjang daripada kita punya brainstem, otak kita, saraf tunjang. Kaitan antara otak dengan saraf tunjang dipanggil brainstem. Di situlah bermulanya nukleus untuk hormon vagus ini, saraf vagus ini. Dia turun sampai ke seluruh tubuh. Dan sebenarnya saraf ni, selalunya ada saraf, kita ada saraf yang daripada otak ke badan, dan daripada badan naik ke otak. Saraf vagus ni ada dua-dua. Dan siapa nak tahu saraf vagus dia banyak ke tidak? Sebenarnya kalau ikut Dr. Azizan, dia kata saraf vagus ini ialah menyambungkan di antara roh dan fizikal kita. So siapa yang saraf vagus sangat, dia akan tenang, dia akan bahagia, sistem imun dia bagus. Sebab kita ada dua sistem dalam tubuh kita, dipanggil autonomic nervous system, sympathetic dan parasympathetic. Sympathetic ni bila kita takut, dia panggil fight flight response, dengan izin, kita berlari, kita takut kena kejar anjing, itu sympathetic. So kita stress, padat, macam kita nampak harimau, kita kejar, lari. So Tuhan jadikan sistem tu untuk kita react pada situasi cemas.
Yang kedua, sistem parasimpatetik. Cuba kita tengok kucing bila nak tidur, Nazri. Anak mata dia besar ke kecil? Kecil. Itu sistem parasimpatetik atau tone vagus dia tinggi. Maka bila kita tenang, tone vagus akan tinggi, kita bercakap pun tenang, nadi kita tenang. Saya nak suruh semua para pendengar sekarang, siapa yang ada peluang dua belah tangan tak bawa kereta, cuba kira nadi kita. Tengok jam, 15 kali 4. Itulah nadi kita. Orang yang saraf tone vagus dia tinggi, dia punya kadar jantung dia cuma dah 60, resting pulse rate dia. Tapi kalau kita masa rehat pun 80, maknanya kita dalam keadaan lebih stres. Dan orang yang simpatetik dia tinggi, kronik stres tu banyak penyakit. Dan sebab itu kita ni fitrahnya baik. Sebab itu saya nak sebut, siapa ahli maksiat, setiap kali kita buat jahat, kita punya fitrah tak suka, kita akan menghasilkan hormon-hormon negatif yang simpatetik tadi tu, adrenalin. Sedangkan kalau yang parasimpatetik, acetylcholine, hormon yang bagus. So maknanya bila kita berdoa, so Dr. Aizan sebut tentang konsep berwuduk, berdoa, pernafasan yang baik, semua ini meningkatkan vagus tone. Sebab itu bila kita rasa tak tenang, tarik nafas dengan baik, itu meningkatkan vagal tone. So bila kita renung diri hari ini, yang pertama kita nak semua kita ukur kita punya vagal tone dengan mengira nadi kita. Ya, saya. Yang kedua, rasakan dalam hati kita ni tenang atau tidak. Ya. Nak tahu kita tenang atau tidak, Nazri, bila kita nampak benda negatif, apakah respon kita. Dan satu lagi formula saya nak sebut lagi, saya nak ulang. Ya, saya. Kita jangan takut dengan apa peristiwa yang berlaku, negatif atau positif. Tetapi tugas kita sebagai hamba dan khalifah ialah menentukan respon kita terhadap apa yang berlaku di dunia kita. Wallahualam. Okey, itulah sedikit pengenalan yang cukup cantik, cukup menarik sekali. Barangkali ada di antara para pendengar meremang bulu rumah mereka apabila mendengar pengenalan sebentar tadi yang cukup bermanfaat sekali. Dan apakah faktor-faktor yang mendorong Prof orang sukar untuk melapangkan masa merenung diri ataupun tidak mahu merenung diri sama sekali? Okey. Pertama, saya nak kita satu lagi senaman saya nak semua orang buat, ialah dipanggil senaman cermin. Berapa orang daripada kita berani tengok diri kita dalam cermin lama-lama? Okey. Kalau kita tak berani tengok biji mata kita dalam cermin, maknanya kita benci diri kita. Orang yang benci diri sebanyak orang banyak dosa. Berapa orang daripada kita berani menyelami jiwa kita dan duduk berseorangan. Kalau kita ni tak duduk seorang, Nazri, kita tak akan suka duduk dengan orang kita tak suka, betul tak? Kalau kita tak suka duduk seorang, maknanya apa? Kita tak suka diri kita. Bermasalah. Sebab tu saya nak tanya, siapa di sini dia tak boleh duduk seorang? Mesti ada nak bercakap, mesti ada handphone. Ni saya tertinggal handphone hari ni. Tak apa. Orang yang nak tenang, cuba tinggal handphone sekejap. Kalau kita nak mati, tak perlu handphone pun. Kita ada Allah kan? Tapi logistik peniaga tu okey lah. Tapi sesekali kadang Allah izinkan kita tertinggal handphone. Orang tak boleh kontak kita, kan senang. Ni kita tak habis-habis dengan Facebook dengan handphone. Jadi, maknanya orang tak boleh diri pasal manusia ni, banyak mata kita ni, mata fizikal tengok luar. Kita tak celik mata hati tengok dalam. Jadi orang yang payah suka ni, pasal kita diajar oleh hari ni pula PMR mula. Sibuknya orang suruh doakan anak dapat A ni, PMR. Jadi kita dari kecil diajar untuk mencari penghargaan manusia. Berapa A? A itulah menentukan kita dapat masuk universiti. Itulah menentukan dapat kerja bagus. Masya Allah. Jaga jangan syirik kita pada keupayaan kita. Kalau kita didik anak kita daripada awal, apa kata kita semua hari ni yang pergi mengajar tadika pun, baru ni saya jumpa orang tadika, Prof, saya mengajar tadika sakit hati budak-budak degil. Saya kata, cikgu pernah jadi budak kecil tak? Pernah, Prof. Jadi akidah anak kita, tingkatkan sifat ketuhanan. Dia dicipta untuk apa? Dan ibadah dan akhlak anak kita. Maka pasal kita dididik untuk mencari penghargaan manusia, maka kita akan sibuk membina topeng. Saya nak guna perkataan baru sekarang. Dulu suka keladak kan? Sekarang saya nak guna perkataan digunakan oleh Pak Agim Gimnastia. Kita ini sibuk sedang menghandle topeng. Apa topeng kita? Pakaian, pangkat, title, rumah. Duk sibuk pasal topeng ni lah manusia nampak. Tuhan tak nampak. Tuhan tahu apa kat belakang topeng tu. Kita ni sibuk mengendali topeng-topeng kita.
Tentukan anak kita PMR ni bukan untuk tujuan toping. Tentukan ambil PMR sebagai satu alat untuk menyampaikan kita pada Allah supaya kita berilmu dan dapat orang berilmu adalah orang paling bermanfaat sebab nak mulia di dunia dan akhirat ilmu. So tolong fokus kepada anak-anak, niatkan dapat keputusan baik, menjadi orang beriman, menjadi orang bermanfaat, berdapat kerjaya untuk memberi manfaat pada orang dan menggunakan ilmu. Siapa nak jadi doktor pun tolong sebut. Tolong niat jadi doktor untuk mengkaji ciptaan Allah, menggunakan untuk dakwah Islamiah. Kalau doktor tak menggunakan untuk dakwah, alangkah sia-sianya. Ya, saya. Dan sebelum kita bersama-sama dengan pemanggil, iaitu untuk sesi soal jawab, ingin dimaklumkan kepada anda yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah mendal nombor talian kami, diaktifkan sekarang 03-6205-1500, diulangi 03-6205-1500, ataupun ke laman Facebook kami, cariannya IKIM.FM. Ruangan telah pun disediakan untuk anda meninggalkan soalan ataupun pandangan anda di laman kami di sana. Baiklah, Prof. Apakah masa yang paling mujarab sekali, masa yang paling mujarab sekali untuk seseorang merenung diri? Masa yang sesuai lah. Selalunya dari segi saintifik pun, dari segi hormon pun, bila kita bangun pagi pukul 4 tu is the best time yang kita sangat tenang. Tetapi kadang setengah orang daripada kita nak bangun pukul 4 tu payah. Jadi saya cadangkan sebelum kita tidur tu memang kita berseorangan lah. Betul. Tak ada orang tengah tidur bising. Orang bising pun kita marah. Jadi sebelum kita tidur, tentukan minta maaf dengan semua orang. So buang keladak-keladak rohani kita. Minta maaf dengan suami, maafkan semua orang, ucap kasih sayang pada anak-anak, ucap penghargaan dan lemparkan kasih sayang ke seluruh makhluk Allah. Apa kita lempar, itu kita akan dapat. Lepas tu kita kejam mata, baca doa, bayangkan apa yang kita buat hari ini. Muhasabah. Ya Allah, hari ni banyaknya saya duk siapkan topeng saya, memperkemaskan diri biar orang nampak bagus, biar nampak lawa, biar sibuk orang kata. Berapa kali sebut orang kata tadi. Allah, ya Tuhanku, aku nak ubahlah, besok aku nak baik lagi. Maka kita bayangkan diri kita nak jadi apa yang kita nak jadi. Sebab macam inilah, apa-apa kita lakukan, jadi DJ ke, jadi doktor ke, jadi apa, bukan apa yang kita dapat, bukan duit, bukan apa, tetapi siapa kita jadi. Siapa kita jadi tu, adakah ubudiah makin meningkat dan keyakinan makin meningkat dan makin dekat dengan Allah atau tidak. Walau kita buat apa pun aktiviti, kalau tak dekat pada Allah, memang orang gagal. Jadi kita mesti nak tidur malam, last 5 minutes tu bayangkan kita jadi orang beriman, bertakwa. Dan kita ni banyaknya berdoa minta rezeki, tapi kita sibuk dengan minta rezeki, kita tak sibuk dengan mencari yang pemberi rezeki. Mata kita asyik tengok kat ni, tak pandang atas. Saya daripada membaca beberapa ayat tertentu, itu memang saya rasa semua orang dah buat 3 kul ayat kursi, Bismillah 21 kali, Fatihah, semua memang kita buat sedekah tu. Tetapi yang minda kita ni, bayangan dalam minda, pasal minda bawah sedar tu macam roh kita sebenarnya. Ada juga yang mengambil kaedah, Prof, selain daripada memikir, merenung diri, mencoretkan dalam diary. Betul. Itu sebelum kita tidur tu, kita masih dalam benda fizikal. Kita akan ada, saya cadangkan, kita ada diary kesyukuran, diary kesedaran, diary bukti. Dari kesyukuran, kita tulis apa kita bersyukur hari ini. Dan untuk orang yang nak berjaya, dah tulis malam ni apa dia expect berlaku esok. Maknanya kita dah husnuzon, Allah akan beri apa kita nak buat esok. Macam orang nak PMR, Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur saya menjawab soalan dengan tenang dan mudah. Maknanya belum berlaku, kita dah yakin kita akan menjawab dengan baik. Itu husnuzon yang tinggi, hakul yakin pada Allah. Dan journal kesedaran ialah kita tulis apa silap kita. So hari ni kita tulis, alamak, hari ni saya makan banyak, makan gula banyak lah, saya nak ubah esok. Dan yang kita journal bukti, contohnya macam seseorang saya kenal semalam, dia kerja di hospital, dia beri barang hadiah pada staff nurse dia. Tiba-tiba dia pergi rumah mak dia beri beg tangan yang beg wallet yang lawa. Subhanallah. Oh, bukti, Masya Allah, saya baru beri barang harga RM20, saya dapat balik barang harga RM200. So bukti di mana kita mengubah reset minda kita, tiba-tiba kita reset dalam dunia dalaman, tiba-tiba hasil kehidupan kita berubah. Kita lihat bukti-bukti, because setiap kali kita betulkan diri kita, dunia kita akan berubah. Ini penting.
satu tinggalan yang bermakna ya. Subhanallah. Selepas kita menghadap ilahi, itu satu tinggalan juga kalau Betul. ya. Betul. Jadi kita ni kalau boleh kita hidup hari-hari nak fikir sebab kehidupan kita yang kita lalui sebenarnya ialah bagaimana kita dikenang selepas kita mati. Ya, betul. Bukan kita nak cari nama, tetapi kalau orang kata dia telah macam Dr. Ahmad Ibrahim sentiasa Hakim sebut pemikiran dia. So itu yang berharga. Betul. Tengok orang yang mulia, adakah orang tu pasal rumah banglo 17 buah? Ya. Tak ada. Okay. Nabi Muhammad SAW tak pernah pakai mahkota pun, tapi satu dunia memuliakan dia. Okay. Yang kita sibuk nak cari mahkota banyak, award banyak, dia kenapa? Ya, saya. Adakah dengan kemewahan dapat kemuliaan? Dan janganlah kita mengejar-ngejar pangkat, bayar duit nak dapat title. Subhanallah, kesian sungguh orang macam ni. Tadi Prof ada menyebut tentang kepada jemaah haji ataupun umrah apabila melihat Kaabah ataupun berada di tanah suci perlu merenung diri sebaik yang mungkin. Betul. Walau bagaimanapun ada beberapa, bukan nak menyalahkan, tetapi ini realiti yang berlaku. Beberapa bakal jemaah haji atau umrah merenung diri, tetapi bila sudah banyak kali ke sana, tetapi nawaitunya kurang, maksudnya mempamerkan sifat-sifat yang sama juga, sifat-sifat yang mazmumah juga. Bagaimana tu, Prof? Saya rasa niat dah, Nazri. Sebab tu banyak orang dia macam ni lah. Kalau kita sibuk cerita ke orang, saya dah haji 3 kali, habis. Setiap kali kita sebut kebaikan kita kepada manusia, maknanya kita dah masuk zon mencari penghargaan manusia. Allah na'udzubillah, takut syirik kecil. Sebab itu bila kita pergi haji, jangan, betul kata kita ni manusia selalu buat yang wajib. Saya kena pergi haji lah, rukun Islam. Lepas tu tak ada lah. Jadi tanda kasih pada Allah, kita buat benda yang sunat. Kan? Sebab tu orang yang pergi haji ni, pergi umrah ni, jaga niat. Kemudian ingat ya, kita di Malaysia mungkin berpangkat, tetapi sampai sana buang semua. Sebab tu ke Arafah semua orang macam biasa tidur. Baru saya dengan Ustaz dia cakap sedap betul. Di mana kita mesti tawaduk dan ingat, sebelum kita menjadi tetamu Allah, saya punya pengalaman pada saya lah, sebelum kita pergi haji, kita tentukan kita menjadi tetamu Allah yang baik di sini, supaya Allah melayan dengan baik di sana. Dan ingat di sana tolong orang dan selfless. Okey, baiklah, kita masih lagi melalukan para pendengar IKIM FM untuk sesi soal jawab. Nombor talian kami masih lagi diaktifkan 03-6205-1500 ataupun ke laman Facebook kami. Ruangan disediakan untuk anda meninggalkan soalan ataupun mencoretkan pandangan anda di laman tersebut. Kembali selepas ini, Prof, kita berehat selama 27 saat saja. Okey, terima kasih, Nazri. Sama. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bersiaran untuk rancangan Islam Itu Indah bersama tamu undangan kita, tidak lain tidak bukan, yang berbahagia Prof. Dr. Muhaya Muhammad. Dan saudara, kita beralih pula ke sesi soal jawab. Sudah bersedia, Prof? Okey, kita bersama dengan Puan Mira dari Kelana Jaya, Selangor terlebih dahulu. Saya pernah bercerai, kemudian setahun kemudian selepas janda setahun, saya telah berkahwin lagi. Dan waktu yang sama, saya tak pernah bercinta dengan suami saya yang baru. Kemudian, saya tidak boleh menerima dia menjadi suami saya kerana saya sering menyakiti bekas suami saya. Jadi, saya meminta cerai daripada suami saya. Tapi dia tidak ingin menceraikan saya. Kemudian saya balik kepada sunnatullah, iaitu saya merenung diri saya. Selepas solat, saya renung betapa Allah telah banyak menolong saya, bahawa ini memang jodoh saya. Memang Allah memberi hadiah untuk saya mempelajari kesilapan saya yang dulu. Jadi saya nak tanya Prof, bagaimana, adakah selepas solat merenung diri itu adalah jalan cara yang terbaik? Ada tak selain itu yang boleh kita merenung diri? Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih. Terima kasih, Mira. Pertama sekali tahniah, syukur pada Allah. Walaupun perkahwinan pertama Tuhan dah habis expiry date dia, Tuhan izinkan jodoh. Nazri mesti ingat dia, berapa orang ramai yang tak pernah kahwin pun nak dapat jodoh. Subhanallah, ramainya. Saya carikan.
Ni kita dah pertama dah dapat satu, Tuhan beri satu lagi. Dan pasal apa tak boleh cinta dia? Baik. Lepas tu saya kata kita ni fokus kehidupan kita ni. Kita mestilah salah satu golongan bawah padang lindungan Arash adalah bercinta, berjumpa kerana Allah. Bila Allah kurniakan jodoh itu, anggaplah dia sebagai anugerah dan kita cintakan suami untuk mencari redha Allah. Maknanya kita cinta Allah, maka kita cinta suami. Banyak orang dia hanya cinta suami. Allah, ada apa pada suami ni? Kita sakit perut, suami tak boleh tolong pun. Betul tak? Walau dia picit macam mana, kalau Tuhan yang baikkan kita, so boleh tak fokus lebih pada pencipta? Kita ni sibuk dengan makhluk. Betul lah, bila kita renung diri lepas solat tu, dari segi kajian saintifik pun, lepas solat kita vagus nerve tone kita tinggi, alpha wave kita tinggi, hormon kita baik, kita lebih dekat dengan Allah. Sebab itu bila kita duduk seorang-seorang renung, insya-Allah Allah berikan ilham dan hidayah. Teruskan Mira, teruskan. Okey. Buat tahajud banyak. Ya, insya-Allah. Bersama dengan Puan Nur Hidayah dari Nilai Negeri Sembilan. Saya nak tanya, insya-Allah dalam 2 bulan lagi saya akan mendirikan rumah tangga. Okey, saya nak tanya Prof, dilema berkahwin ketika belajar sekarang ni dalam keadaan ialah kalau dari sudut mata pandangan manusia, kewangan yang perlu diutamakan, tapi nak minta sedikit pendapat daripada Prof lah, apa benda pertama yang perlu diuruskan perkahwinan ketika belajar ini sebenarnya? Okey, bagus, tahniah, syukur dengarkan jodoh pertemuan tengah belajar. Saya pun 2 tahun 2 dah kahwin. Sebenarnya dalam perkahwinan memanglah kita ada keperluan fizikal, mental, emotional dan spiritual. Kebanyakan orang yang hidup luar ke dalam, dia sibuk yang fizikal. Dah ada rumah belum, dah ada kereta belum, dah ada duit belum. Subhanallah. Sebelum kita kahwin, kita boleh makan tak? Boleh. Suami sebelum kahwin makan tak? Boleh. So dua-dua pelajar yang ada rezeki nak makan, cuma kita yang mengikatkan kita ialah satu benda yang halal. Dan orang kahwin ni memang barakah, Allah akan beri rezeki pada dia. So bukan keuangan tetapi pembinaan insan orang berkahwin itu. Pembinaan insan itu ialah kerohanian, kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual. So kalau kita tak cerdik, kita tak pandai mencari ilmu keibubapaan, ilmu rumah tangga, kita tak pandai memahami perasaan orang, tidak pandai mengekspres emosi kita, dan kita tak menjaga hubungan dengan Allah, macam mana nak bahagia? So jangan takut kalau ibu bapa dah biarkan, jangan fikir orang, fokus pada Allah, insya-Allah Allah mudahkan. Tapi kalau pasangan kita tu sudah memahami Prof, tetapi yang menjadi halangan, cabarannya di ibu bapa mentua misalnya. Okey, saya menyeru ramai yang dengar ni Nazri, ramai ibu bapa yang ada anak. Boleh tak kita ni kalau ada anak perempuan, tadi ustaz tu kata apa, anak dia kahwin belanja 1,000 aja. Saya cadangkan, boleh tak kita semua lepas ni satu Malaysia tulis, saya pendengar IKIM, anak saya belanja cuma 1,000. Tengok betapa kurang gangster katnya. Pasal banyak orang buat loan pasal nak kahwin belanja 20,000, 10,000. Jadi kita di hidup tu lah saya kata renung diri. Yang minta belanja tinggi ni untuk apa? Manusia tengok ke Allah tengok? Jadi bila kita sentiasa renung diri, nak buat Allah tengok, manusia tengok, Allah tengok. So kita ni sentiasa fikir, kita buat ni kenapa? So tu merenung diri tu. Muhasabah lah. Muhasabah ya Allah. Baiklah, kita bersama 2 pemanggil. Kita kumpul soalannya, Prof, bersama dengan Farhan dari Johor Bahru dan juga Puan Ros dari Pulau Pinang. Bagaimana supaya kita tidak bergantung kepada manusia dan kita sentiasa bergantung kepada Allah SWT. Sebab saya rasa untuk mencari ketenangan, kita kena perlu bulat-bulat kepada Allah SWT. Tapi kita ni hidup sentiasa nak bergantung pada manusia. Pada bos, ayah, mak. Betul. Macam mana tu? Okey, terima kasih Puan Ros dari Pulau Pinang. Bagaimana mahu mengelakkan rasa prasangka di dalam hati, terutamanya macam orang yang banyak yang pernah menganiaya kita, jadi kita nak prasangka baik dengan dia. Soalan orang celik mata hati yang dah mula sedar bahawa ada kekurangan di diri kita daripada bergantung pada Allah. Tahniah pada Farhan. Cara kita nak bergantung pada Allah ialah kita hanya bergantung kalau kita rasa kuasa itu kuat.
Bila kita rasa Tuhan kuat daripada manusia, kita bergantung pada Tuhan, Allah. Tapi kita ni duk rasa tu manusia lebih kuat, bos kita, mak kita, maka sebab tu dia kata la tahzan, jangan susah, bersedih. Yang bersedih Allah ada. So maknanya ilmu lah segala-galanya. Dan ilmu ma'rifatullah ialah kita boleh cari. Cuba pergi ke YouTube dan cari ilmu ma'rifatullah yang diberi oleh Agim Gimnastia. Yang saya memang suka dengar, dan itulah saya beritahu Nazri tadi. Sekarang kita mesti setiap hari sekurang-kurangnya 1 jam dengar ceramah agama oleh guru-guru yang besar yang kita tahu tidak sesat ajarannya, yang memang bagus untuk kita mengenal Allah. Ma'rifatullah tu the highest level. Yang kedua, prasangka ni, hati ni, hati yang baik akan sentiasa husnuzon. Macam ni lah, kalau kita tak nak prasangka, fikir macam ni. Kita nak orang prasangka macam mana dengan kita? Kalau kita nak suruh orang sangka baik pada kita, kita buat sangka baik orang dulu. Apa kita buat, itu kita dapat. Okey. Baiklah, kita bersama dengan Puan Hasiha pula dari Johor Bahru. Saya wanita yang bekerja. Macam ni Prof, saya dalam office ni ada kawan-kawan bekerja lah. Macam mana Prof saya nak tenangkan hati saya, sebab saya tak selesa lah dengan seseorang ni. Dia memang saya tak nafikan sangat baik dan menutup aurat, tapi kadang-kadang mulut dia macam kata-kata dia menyinggung tau Prof. Saya tak selesa, tapi macam mana saya nak kawal perasaan saya ni bila dia di kalangan kami untuk bersembang ataupun bercakap. Tapi saya tak nafikan dia sangat pandai. Ilmu dia tinggi lah, boleh dikatakan. Bila kita tak faham, kita akan rujuk dekat dia. Tapi kata-kata bila kehadiran dia tu menyebabkan saya ataupun ada lagi seorang tu tak selesa dengan kehadiran dia. Okey, ini yang saya kata vagal tone. Sekarang saya nak kita semua fokus pada saraf vagus. Siapa yang bijak-bijak tolong Google VAGUS. Pernah tak kita duduk dengan orang rasa sedap dengan dia? Pasal aura dia positif, dan kalau kita ambil nadi orang tu confirm 60 aja. Siapa 80, 90 duduk diam, duduk dekat komputer, nadi kita 80 ke atas. Kesian. Maknanya stres hormon banyak, senang kena penyakit. Dan orang yang vagus tone banyak ni, selalunya orang suka wuduk, orang suka berdoa, orang suka buat baik. Dan vagus ni dia panggil nerve of compassion, nerve belas kasihan, nerve yang beri rahim pada orang. So kalau kita tak suka pada seorang tu sebab akhlak dia, apa kata kita fokus pada kebaikan dia. Kebaikan dia ialah dia pandai. So kelemahan dia ialah mulut dia. So kita tak boleh ubah orang, kita hanya ubah diri sendiri. Dia jadi contoh. Saya cadangkan download galeri audio IKIM FM dengan penceramah Ustazah Hafizah Usrati dan Dr. Azizan. Masuk dalam CD cuma RM2.50. Bagi dia, saya hadiah pada awak, cuba dengar ataupun pasang kat tu. Satu lagi, saya rasa kalau siapa mampu, macam saya personally Nazri, saya ada iPod dan earphone. Mana saya pergi, saya bawa, saya dengar. So kalau orang bercakap mengarut, saya tak mau dengar, saya dengar saya punya benda yang baik. Ataupun kalau kaedah tu tak berkesan, macam Prof maklumkan minggu lepas banyak doa, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, betul lah. Nazri ingat dah, bagus. Kita sedekah Fatihah nak tidur malam, kita hantar gelombang baik dan Fatihah sedekah pada dia. Jangan ada kebencian pada sesiapa. Sebab kita benci akan dibenci. Ya, betul. Baiklah, kita bersama dengan Puan Fatimah dari Shah Alam Selangor pula. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam saya ni ikutkan belum berumah tangga lah. Dah umur 35 tahun. Tapi masa yang sama, saya sekarang ni dah rasa Allah dah segala-galanya, kerana Allah banyak beri nikmat hidup pada saya macam-macam. Saya rasa banyaklah pertolongan yang Allah bagi pada saya. Jadi saya dah rancang mungkin dah rancang saya nak di rumah, nak duduk rumah seorang. Sebab saya yakin Allah dah dapat membantu saya dan yakin pada Allah segala-galanya. Jadi nak tanya Prof, apakah pendapat Prof tentang cadangan hidup yang saya buat sekarang ni? Maksudnya saya akan hidup seorang. Bagus. Kita mesti ingat Rabiatul Adawiyah kahwin tak? Tak kahwin. Seorang wali Allah. Betul. So memang jodoh ni hadiah daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Kadang kita suka tapi sebenarnya bukan untuk kita. So jangan kita ada inferior dan sebagainya. Dan orang yang tak ada jodoh ni, kalau ada ibu bapa, boleh berbakti. Orang tak ada jodoh, hikmahnya dia tidak akan mendahaga pada suami. Betul. Tidak akan terbeban dengan kerenah anak-anak. Dan anak-anak yang dia tak didik dengan betul tidak jadi mangsa yang menyusahkan dekat kubur nanti. So cuba, saya setuju, cari rumah,
tempat dekat dengan surau kalau boleh, jadikan solat berjemaah. Walaupun kita perempuan tak digalakkan, tetapi tak apa, tutup pakai telekong terus pergi, jangan jumpa orang. Kita ibadah betul-betul. InsyaAllah kita fokuskan bukan hanya nak seorang-seorang, tapi cuba banyakkan aktiviti masyarakat yang memberi manfaat. Yang penting sekali merancang hidup tu dengan berkesan. Dan juga berbuat ihsan pada ibu bapa. Betul. Dan tidak ada orang yang berbuat baik yang tidak bahagia. Ingat, siapa tak bahagia, tak tenang, confirm tak cukup buat baik. Okey, itulah pesanannya. Bersama dengan Puan Safariah dari Kajang Selangor dan juga Encik Rahim juga dari Kajang Selangor, Prof. Orang Kajang semua. Okey. Saya nak minta pandangan daripada Prof. Bagaimana supaya hati benar-benar sampai kepada Allah. Okey, saya terus Encik Rahim. Baru-baru ni saya telah berkahwin yang untuk kali kedua. Masalahnya isteri pertama saya tak tahu. Haruskah saya nak beritahu ataupun saya terus menyimpannya? Terima kasih. Itulah kisahnya ya. Kisahnya. Okey, jawab Encik Rahim dulu. Dah ada isteri kedua, siapa nak beritahu atau tidak, saya pun tak tahu nak jawab, Nazri. Tapi saya rasa kejujuran itu penting. Dan beberapa pengalaman pesakit saya yang datang tu, dia kadang dia nak pergi umrah, dia beritahu depan. Tapi kadang kesian isteri pertama lah, nak buat haji, tiba-tiba cakap dia madukan, terus hilang khusyuk. So saya cadangkan Tuan Haji Rahim, tentukan buat istikharah dan buat yang baik. Saya pun tak kerti nak nasihat lah. Ataupun rujuk pada yang lebih arif yang lebih arif. Okey, bagi hati sampai pada Allah, saya rasa macam ni. Allah ni dia suka sangat, memang sayang sangat nak suruh kita semua masuk syurga kalau boleh. So kita banyakkan taubat, jaga tauhid kita 3T ni. Dan tauhid kita, dan tentukan kita ketakwaan. So macam Nazri, kita doakan, ya Allah Tuhanku, majukanlah perniagaanku, pandaikanlah anakku. Cuba fokus, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku orang bersyukur, bertakwa, suka memberi. Maknanya cuba doakan dapat sifat-sifat mahmudah. Bila kita dapat yang tu, dunia dalaman dah betul, 95% dah betul, hidup kita akan quantum leap yang luar taken care of. Okey. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi mengikuti rancangan ini, Islam Itu Indah, yang dikudarakan setiap Rabu 10.15 pagi dan siaran ulangannya setiap Khamis pada pukul 1 pagi. Dan nampaknya kita ada beberapa lagi pemanggil. Apapun mata saya tertumpu kepada laman Facebook IKIM.FM. Iaitu soalan daripada kawasan Yalina. Saya sedang merenung diri, apa yang saya nampak, saya insan yang serba kekurangan. Salahkah pandangan ini, Prof? Okey. Merenung diri kita tu, kekurangan, jangan fokuskan pada topeng. Ingat, saya kata tadi, kita hidup ni sama ada kita sibuk buat topeng atau sibuk membangunkan jiwa. Kebanyakan orang kurang yakin pasal dia tengok topeng dia. Dia banding topeng dengan topeng orang lain. Dia tak fokuskan diri dalaman dia tu. Dia tak nampak bahawa dia ni makhluk Allah yang mesti ubudiyah, tugas hamba Allah, khalifah Allah, dan memberi kebaikan. Dan tak tahu kenapa dia dilahirkan. Mulalah rendah diri. Kita mesti rendah hati, tawaduk, bukan rendah diri. So ingat, tak boleh sebut kita tak ada apa-apa. Kita syukur. Bangun pagi, siapa rasa kurang yakin, bangun pagi tengok cermin, tengok diri kita, cakap saya sayang anda, tengok tangan saya sayang tangan, saya sayang jantung, sayang seluruh badan kita. Cakap sayang pada diri kita. Sayangi diri, kita akan yakin, insyaAllah. Okey, seterusnya soalannya berbunyi seperti berikut. Apa pandangan beberapa orang yang agak warak tetapi selalu tak tenang bila timbulnya sesuatu isu, terlalu baran? Macam ni. Saya sebut formula kita, peristiwa campur respon bersamaankan hasil kehidupan ataupun kebahagiaan. So peristiwa itu ialah benda kita tidak boleh kawal. Dan respon kita itulah akhlak kita. Jadi orang yang nampak warak ni sebenarnya jangan fokus pada ibadah saja. Pasal kita ada 3 perkara, Nazri. Akidah, ibadah, akhlak. Baik. Ada orang dia percaya ada Tuhan tapi tak solat pula. Saya. Ada orang dia percaya Tuhan, dia solat tapi tak ada akhlak pula. Betul. Kita nak 3-3 sekali. Jadi kita betulkan diri kita. AIA, ingat. Saya. Okey, kita bersama dengan seorang lagi pemanggil, Maksum dari Melaka pula. Maksum ni selalu orang nak nak tanya masalah dengan Maksum ni. Pendapat Maksum selalu orang nak tahu keputusan dia macam tu. Jadi kadang-kadang Maksum ni rendah diri juga sebab Maksum tak pandai nak menyelesaikan masalah seorang-seorang. Kenapa orang suka mengadu masalah dengan Maksum? Macam-macam Maksum nak mengatasi, macam nak bagi orang tu selesa macam tu.
Terima kasih. Bagus. Dia kalau saya pernah dengar seorang tu kata, kalau orang datang tak tolong tu satu rezeki pada kita tolong orang, dan salah satu tanggungjawab Muslim ialah memberi nasihat bila dia minta. Tetapi kita mesti jangan rasa kita ini tempat manusia bergantung. Sebab itu Nazri, ialah saya peribadi tak nak manusia bergantung pada manusia. So kita kalau boleh, kita menjadi pencetus inspirasi, macam Maksum pun jadi pencetus inspirasi, suruh orang cetus orang tu cari ilmu, sebab manusia ni bermasalah pasal pemikiran dia rosak. Ingat hanya orang yang pemikiran dia tak betul, yang kehidupan dia tak betul. Sebab betul. Semuanya bermula dengan pemikiran, sistem akidah dia. Betul. So kita kalau suruh nasihat, kita dengar dan suruh dia fokus bercakap tentang apa dia nak, bukan apa dia tak nak. Bila kita bercakap dengan orang, jangan cakap tentang masalah dia, cakap tentang solusinya. Dan juga suruh dia cari ilmu dan berikan dia buku-buku atau bahan bacaan untuk mencari ilmu. Kita bersama dengan pemanggil yang terakhir pula, Puan Farah dari Petaling Jaya Selangor. Macam mana untuk bina keyakinan pada anak-anak saya? Anak-anak saya berumur 10, 7 tahun. Okey. Dua perkara yang ibu bapa mesti beri setiap hari pada anak-anak: penghargaan dan contoh yang baik. Dan kanak-kanak yang dipuji, image diri positif, dan mereka akan bertindak atas apa yang mereka fikir diri kita. Dan anak-anak bawah 7 tahun, mereka macam sponge, apa kita cakap itulah image diri dia, itu paradigma, itu blueprint, itu yang kita jadi. So ibu bapa jangan marah, jangan herdik, jangan kutuk, sebab sekali marah rosak saraf anak kita. Dan juga sentiasa sebut kebaikan dia dan cakap kita bangga dengan dia. Okey, itulah ya. Dan bersama dengan salah seorang pengirim Facebook pula, saya pasti pengirim ini selama ini dah merenung diri, tapi inginkan kepastian daripada Prof, ingin penawar lah kiranya. Nak tanya, macam mana kita nak istiqamah dalam sesuatu perkara? Okey, ingat, yang penting hidup ini bukan amalan, tapi istiqamah kita. Istiqamah berarti persistent, konsistensi. Untuk istiqamah, pertama kita mesti ada journal, kita perhati diri kita, tulis kita punya achievement. Sebab kalau kita ukur diri kita, kita tahu di mana kita berada. Dan cari kawan yang baik, cari guru yang baik, cari suasana yang baik. Itu yang caranya. Ilmu, guru, kawan, suasana, dan cantik diri. Kita lalukan seorang lagi pengirim Facebook ini, barangkali pertama kali mendengar rancangan ini. Dinyatakan di sini, Assalamualaikum Prof dan DJ Nazri. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahan. Sejak 3-4 bulan lepas mula kenal program ini, terus dengar IKIM FM. Memang benar Prof ada menyatakan dengar IKIM FM cerah masa depan. Betul. Siapa tak dengar gelap masa depan. Pasal sebenarnya orang yang mencari ilmu ni, orang merenung diri. Orang mencari berita, orang melihat orang. So tengok hidup kita ni satu. So conclusion kita ni tengah senang sibuk dengan topeng ataupun diri kita sebenar. Okey. Jadi kita harapkan DJ Senja dan juga pendengar lain yang seperti DJ Senja ni terus konsisten mendengar IKIM FM ya. Betul. Teruskan, jadikan pasal sebenarnya gini, apa kita pasang di rumah itu membina aura. Sebab itu saya dah buat kajian di mana saya ambil CD satu lagu rock music, satu CD Quran. Bila suruh orang tu pegang lemah, orang pegang rock music tu. Bila dengan Quran dia akan tenang. So sebab itu roh kita, dan tolong Google Vegas Nerve dan juga Noetic Science, Noetic Science, iaitu inner knowing. Dan macam Dr. Aizan kata, ada Institute of Science of Goodness. Greater Good ke apa? Saya nak kita semua Google. Saya. Okey, ribuan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun menghubungi nombor talian kami sebentar tadi, termasuk juga mereka yang melayangkan kiriman soalan ataupun pandangan ke laman Facebook IKIM.FM. Dan sebelum mengakhiri, Mutiara Hikmah Prof. Ada soalan juga kan? Tak ada. Ada sikit saja. Apabila manusia tidak kenal Allah, manusia tidak akan mencintainya. Apatah lagi tidak mengenal pencipta Maha Agung itu, kita tidak akan takut kepadanya. Silakan Prof. Betul. Sebab itu bila kita tak kenal pencipta, kita akan sibuk dengan ciptaan pencipta itu. Maka orang yang tak kenal pencipta, dia tak kenal diri dia, dia tak kenal ciptaan yang lain, maka dia sibuk terawang-awang, sibuk, akan tidak tenang dan akan stres hidupnya. Okeylah, itulah Mutiara Hikmah pada minggu ini. Lebih kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak mata kita lihat pada pencipta? Baiklah, Prof meminati artis veteran di Malaysia. Artis veteran.
Ada Sharifah Aini, banyak lah ya. Dan mengakhiri pertemuan kita hari ini untuk rancangan Islam itu Indah. Dah lama kita tak dengar artis veteran ini dari segi perkembangannya, iaitu yang berbahagia Tan Sri Dato' SM Salim. Saya pun teringat macam mana sangat-sangat meminati. Sangat meminati. Kita doakan, saya harap semua Hakim mendoakan Tan Sri SM Salim yang banyak menceriakan kita saya masa kecil-kecil dulu pun. Doakan diberi kerahmatan dan kesihatan dan ketakwaan dan mendapat hidup yang baik, insyaAllah. InsyaAllah kita doakan beliau berada dalam keadaan sihat walafiat sejahtera. InsyaAllah. Makin walaupun badan makin sakit tapi iman makin muda, insyaAllah. Berada di bawah husnul khatimah. Betul, Prof. Di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan lagu-lagu beliau seperti mana yang kita ketahui berunsur nasihat. Betul, sangat-sangat. Dan orangnya sangat baik, sentiasa tersenyum. Saya tak pernah tengok muka dia tak pernah senyum. Dan senyuman dia memang kita ingat semua. Jadi kita kenal dan cinta melalui lagu ini, Prof. InsyaAllah. Tak seindah wajah. Allah sedapnya. Terima kasih.